Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu kenapa putus? Tapi siapa yang ada soalan tadi tolong ulang balik Jadi saya kena layan soalan. Okey, nak habiskan bahagian yang qada puasa ni qada puasa ni. Baik. Sambung balik Tak tahu kenapa putus tiba-tiba. Saya pelik juga. Pada asal tadi okey je. Tiba-tiba dia padam. Dia suruh reload page. Saya reload balik, nampak gambar. Tapi dia tulis masih lagi live. Cuma tak boleh saya nampak siapa kat sini. Okay, baik. Ala boleh hal saya sambung balik Okay, persoalan pertama tentang qada puasa Apabila berbuka seorang muslim satu hari dalam Ramadan dengan tanpa keuzuran. Hatta dengan keuzuran sekalipun. Okey, tapi kalau yang tanpa keuzuran wajib katanya bertaubat dan minta ampun Allah Taala. Kerana itu adalah di antara dosa yang besar. Di antara kemungkaran yang dahsyat Dan wajib ke atas dia bersama taubat tadi untuk qada puasa tersebut dengan kadar apa yang dia berbuka Kalau dia berbuka 5 hari, 5 hari. Kalau sehari, tak kisah sesudah Ramadan. Dan wajib dia mengqada di sini dengan segera di atas pendapat yang sahih daripada para ahli pendapat ahli ilmu. Kerana dia bukan dia bukannya diberi kelonggaran untuknya berbuka. Dan asal dia tunaikan pada waktunya lah. Sepatutnya dia buat pada waktunya, tapi dia pergi tangguhkan. Puasa tersebut. Okey. Terpaksa sambung balik kat sini. Okey, jadi bila seorang tu dia kalau dia kata dia berbuka puasa tanpa keuzuran, tak ada sakit, bukan sebab tak larat, bukan sebab musafir, bukan sebab kerana dia mengandung ataupun dia menyusukan anak, bukan sebab dia datang haid, bukan sebab itu semua, maka dia tiba-tiba terus panggil sebut tadi dia terus buka puasa, maka dia wajib untuk dengan segera gantikan balik. Adapun kalau orang tu dia buka puasa dengan keuzuran, macam wanita yang haid ke, atau nifas ke, atau sakit ke, atau musafir dan sebagainya yang kita sebutkan tu 4 sebab membolehkan buka puasa, dia wajib kat tadi qada. Tapi tak wajib dan tidak ada kat tadi wajib dengan segera. Bahkan ditangguhkan sehinggalah sampai Ramadan yang berikutnya. Akan tapi digalakkan baginya untuk cepat. Dia cepat. Kerana pada perbuatan menyegerakan buka puasa menyegerakan qada puasa tadi dia melepaskan akan tanggungan dan dia lebih selamat Sekejap. Okey. Nanti ni, dialisis batal puasa ke tidak? Perbuatan dialisis kalau anda kata ada dicampurkan sesuatu ni dengar Kalau dalam dialisis tadi ada bahan dicampurkan, kena ambil air dan sebagainya, maka batal. Kalau sekiranya dalam dialisis tadi dia setakat dia pusing darah tersebut keluar masuk balik, tidak membatalkan puasa. Kalau ada tambahan bahan. Jika penunggang motor air masuk dalam mulut, dia tak sengaja minum, tak batal lah. Kalau dia sengaja nganga mulut ketika air tu meluncit, dia nganga mulut untuk minum, batal lah. Okey. Yang mana dia bagi dan masuk waktu buka puasa. Yang lebih elok dia buka dengar azan okey batal okey. Masuk tak batal puasa. Kalau dia sengaja buka mulut, nganga untuk minum, batal puasa. Dan waktu berbuka, yang mana lebih elok berbuka? Dengan azan masjid atau dengan siaran TV radio? Sebenarnya lebih tepat siaran TV radio lah. Azan masjid kadang, diorang pergi buka puasa dulu. Ada setengah-setengah muazzin, dia guguk melantak-lantak baru dia azan. Pun ada juga. Sebab tu kenapa kaedah betulnya adalah buka puasa, makan tamar, solat dulu, kemudian baru makan berat. Banyak orang kat masjid tak ikut peraturan ni. Dia melantak kau-kau. Saya ingat kadang-kadang 3-4 kali. Saya buka puasa kat rumah, saya naik motor pergi ke surau, nak solat, saya tunggu diorang tengah melantak. Tak nak berhenti-berhenti. Itu masalah jugalah. Okay, kena tanya soalan sekali lagi. Siapa ada tanya soalan tadi, tolong tanya sekali lagi. Saya tak sempat. Okey. Zul Azri, rotok, tamar, air. Okay. Kuih muih atau roti macam mana buka puasa sebelum solat? Dia buka puasa tu sah. Tapi tidak menepati sunnah. Sebab saya ulang balik, makanan awak makan, macam kuih dan sebagainya, dia masuk badan awak, dia perlukan kepada at least 3 jam, 2 jam setengah, 2 jam ke 3 jam, baru dia masuk dalam darah. Dan benda ni menyebabkan awak buka puasa pukul 7. Tapi badan awak berhenti berlapar pukul 10. Sebenarnya. Sebab tu kenapa jangan buka puasa macam tu. Siapa ada soalan letak balik Betul apa? Kau buat apa ni? Duduk. Duduk. Okey. Hai apa? Okey. Jadi kalau anda kata orang tu berbuka puasa dengan selain kaedah Nabi tadi,
sebenarnya dekat situ yang hikmah. Kenapa Nabi suruh makan tamar? Sebab tamar ni dia adalah gula segera. Gula ringkas. Dia ada glukos dan fruktos. Sedangkan kalau tuan-tuan makan macam kuih tu walaupun dia manis, dia sebenarnya sukros. Makan masa at least 2 jam ke 3 jam baru masuk dalam darah. Itu menyebabkan badan kita masih berlapar. Baik. So, okay. Ada soalan lagi? Please boleh saya layan. Okay. So, kalau dia kata orang tersebut buka puasa, dia kata, maka dia kerana ada keuzuran, macam sakit ke, mengandung ke, tak larat ke, tua ke, sebagainya, musafir ke, maka dia boleh buka puasa dan dia kena ganti balik. Tapi tak macam orang yang buka puasa dengan tanpa sebarang keuzuran, yang mereka tu kena ganti puasa dengan segera. Yang ni tak dengan segera. Tak dengan segera. Okey. Cuma dia kata boleh dia boleh jadi orang tersebut menggantikan puasa dia. Kalau dia kata kalau dia sakit tak sembuh-sembuh, tangguh sampai tu tak ada masalah. Tapi kalau dia kata dia tangguh sampai Ramadan yang berikutnya, okey. Maka dia wajib dia qada puasa dia. Dan ada juga para ulama menyatakan di samping qada tu kena ada fidyah, beri makan. Tapi sebenarnya beri makan ni pendapat daripada Ibn Abbas juga, tak silap saya. Ibn Abbas juga. Pendapat yang suruh dengan tangguh kena tambah pula dengan dia kalau sampai Ramadan berikutnya. Tapi kalau ikut kepada hadis kepada Al-Quran yang datang, memang kita kata memang kita kata penangguhan qada tadi kalau lepas sampai puasa berikutnya sebenarnya tak perlu kepada tambahan lain. Tapi dengan syarat ada uzur syar'i lah. Kalau sengaja bermalas-malasan ialah itu patut kita kenakan denda. Tapi kalau orang tu memang ada uzur syar'i, contoh macam wanita tu beranak lepas beranak. Dia tak sempat nak qada puasa dia. Maka dekat situ wajib dia boleh mengqada puasa saja, tak perlu dia kena bayar sebarang fidyah. Fidyah tak perlu. Okey. Siapa ada soalan tadi, please balik. Okay. Dalam Quran Karim Allah nyatakan surah Al-Baqarah. Allah nyatakan 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dengan kalian yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka ganti pada hari lain. Maka tak disyaratkan. Allah tak syaratkan hari itu kena berturut-turut. Dan juga tidak disebut kat situ kena segera. Cuma dalam hadis Nabi SAW, isteri-isteri Nabi dahulu, macam Aisyah radhiyallahu anha kata, baginda SAW dahulu bila mereka berpuasa, qada puasa ketika bulan Syaban. Kerana kesibukan melayan Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi sendiri mengqada puasa Ramadan mereka, itu ketika mereka buka Ramadan, mereka qada ketika bulan Syaban. Dekat situ yang mungkin ada pendapat para ulama menyatakan diorang kejar untuk sebelum daripada datang Ramadan yang berikutnya. Allah. Tapi kalau anda kata tak ada sebab, kenapa tangguh, salah lah. Tapi kalau kata ada sebab, contoh macam kes tadi, orang yang ada penyakit dan sebenarnya tak pernah sembuh lagi penyakit dia, atau wanita yang mengandung, beranak tak berhenti beranak lagi, sambung beranak, mengandung, itu kita kata tak ada. Baik. Puasa sunat, kita tinggalkan. Puasa sunat kita tinggalkan dulu. Okey, ni bagi ruang pada kawan-kawan yang tadi ada soalan, please balik soalan. Saya lain soalan sekarang. Siapa yang ada soalan tadi? Kenapa? Okey. Siapa ada soalan, boleh placekan soalan balik. Pasal tadi saya tak dapat nak page yang tadi dah tertutup. Okey. Okey, sambungan Okey. Assalamualaikum, orang yang batal puasa boleh ke bersetubuh lepas tu? Apa hukum bagi orang sengaja batal puasa dahulu, lepas tu bersetubuh tengah hari Ramadan? Bagi musafir macam mana pula? Okey, orang yang sengaja bersetubuh pada siang hari Ramadan, okey, membatalkan puasa dia untuk bersetubuh, maka orang tersebut pada jumhur para ulama dia tetap kena juga. Masalah fidyah tu tetap berjalan. Kafarah tu tetap berjalan. Bahkan dia berdosa lagi kerana memang sengaja mencari helah untuk mencari kelonggaran. Tadi panggil tatabbu' rukhas. Nampak sangat berdosa lah. Kalau orang tu memang kita panggil apa? Memang dia bukan orang berpuasa. Dia makan tak salah, maka dia bersubuh tak salah lah. Kalau orang musafir kan, dia berbuka puasa. Kalau makan dia boleh, nescaya buat persubuhan pun dia boleh lah, tak salah lah. Tapi kalau isteri dia berpuasa, tak boleh dia suruh isteri dia buka puasa. Kalau isteri dia berpuasa, dia tak sepatut suruh isteri buka puasa. Itu kena jaga-jaga sikit. Okey?
Kena jaga sikit Nak keluar? Nak tidur nak keluar? Tidur. Jangan gerak-gerak. Okey. Ya. Nak keluar nak tidur? Keluar. Mak mana? Mak mana? Ambil mak ni. Serik. Ya ilah. Mana? Mana? Okey, sambung balik. Okey Okey, seterusnya. Okey, dialisis tadi kita ulang balik Dialisis tadi tidak membatalkan puasa jika tidak ada apa-apa cecair lain masuk dalam badan. Kalau ada cair lain dimasukkan macam garam galian ke, garam mineral ke, ada air masuk sekali ke, dimasukkan maka batal. Kalau tak ada sebarang campuran dimasukkan tak ada masalah. Okey. Hujan lebat tadi tak ni? Hujan lebat tadi kita kata tak batal kecuali sengaja minum. Sengaja minum kuih-muih roti. Okey, yang bahagian masalah tu puasa tu yang persubuhan tadi. Ada soalan lain tak? Balik. Ya, Mak. Okey. Okey, mana ada lagi tak lain soalan? Bab berkenaan qiyam Ramadan besok insya-Allah kita layan Kita akan jelaskan. Bab berkenaan qiyam Ramadan kita akan jelaskan besok sekali dengan insya-Allah iktikaf kita akan sambung. Yang macam kes pada tajuk hari ni dah ikut nota kita sebenarnya bab berkenaan puasa sunat tu kita tak nak tumpu sangatlah. Pasal itu dia antara perkara yang kita panggil tak ni sangat tentang puasa sehari-hari yang digalakkan puasa tu. Itu insya-Allah nanti kalau kita boleh cover waktu lain. Tapi yang hari diharamkan puasa pun kita nak tumpu pada masalah fiqh Ramadan tu sendiri berkenaan fiqh Ramadan tu sendiri yang mana pengisian puasa kita dalam bulan Ramadan. Okey. Ini dia. Ada lagi tak sambungan soalan? Yang tu saya dapat sini je. Saya dapat yang tadi dekat yang dalam chat yang tadi yang besar tadi saya tinggal banyak ni. Saya tak tengok. Sorry. Saya tak dapat nak tengok yang tadi So kalau tak ada soalan lain, So 38 saya bagi sampai 10:45 lah. 45 kita stop. Okey. Sementara tak ada perbincangan tentang soalan baru. Kita sebut sikitlah berkenaan dengan tajuk puasa-puasa yang disunatkan selain Ramadan. Kita ambil tu. Puasa hari tanah. Tajuk tu dah keluar tajuk kita. Fiqh Ramadan kita dah terkeluar. Kita tak bincang tajuk tu. So dalil-dalil pun tuan-tuan boleh tengok dekat situ lah. Dalam nota yang saya bagi tu, tuan-tuan boleh tengok situ tentang puasa hari Ashura, puasa bulan Muharram. Okey. Yang orang kita tak buat dan sebagainya. Puasa-puasa yang dimakruhkan ataupun diharamkan macam dimakruhkan diharamkan dia meninggalkan bulan Rejab dengan puasa yang berlaku orang puasa Rejab saja pun salah, meninggalkan Jumaat meninggalkan Jumaat pada puasa pun salah, dia kan sebut saja pilih Jumaat, tunggalkan Sabtu. Okey, diharamkan puasa hari Syak. Hari Syak ni 30 Syakban hari yang kita Syak, tak tahu ia adalah Syak Ramadan atau tidak. Hari tersebut tak boleh berpuasa, bahkan disebut dalam hadis man sama yaum syaki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa hari Syak dia telah derhaka pada Abul Qasim, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada sambungan lagi soalan lagi. Berikutnya dia kata baca di atas ke bawah. Okey, berikutnya okey, yang tadi yang persubuhan tadi ni kalau nak tu buat dia dosa okey, berikutnya okey, ragu-ragu dengan niat macam mana ustaz? Contohnya masa buka puasa tiba-tiba terfikir nak terus ke tidak. Masa berpuasa terfikir nak terus ke tidak, batal.
Atau seakan bisik supaya tak teruskan puasa, batal. Orang macam tu tak teruskan puasa, batal. Dia anggap dia nak berhenti puasa. Pasal dia tak confirm dia dah puasa dia. Puasa ke tidak, entah rasa macam nak buka, batal. Sebab tu tak boleh ada niat. Kalau kita nak kita ada niat nak berbuka, maka puasa itu batal. Okey. Ustaz, jadi kalau orang bergurau kata nak buka puasa batal, tak semestinya. Pasal gurauan mulut tak semestinya benda tu ada niat hati. Gurauan mulut tak semestinya niat hati. Sebab tu kena faham, niat hati kita azam hati kita, aku nak buka puasa lah, tahanlah ni. Cakap macam tu je batal nanti. Itu beza Okey, itu sebab tu kenapa dalam kes tadi kalau untuk gurau tak semesti batal puasa lagi. So, gurauan tadi tidak menyebabkan batal sebab dia kena niat. Kata-kata mulut dia tak membatalkan puasa. Okey. Ustaz cabut tampal gigi batal tak puasa, jawapannya tidak. Tak batalkan puasa. Okey, tak batalkan puasa. Dengan syarat jangan telan lah apa benda yang tuang di doktor dan mulut awak. Kita kumur-kumur buang tak masalah. Cabut ke tampal gigi ke sebagainya tidak memberikan masalah kat situ Kemudian, Ustaz apa hukum kawan sengaja hantar gambar makanan sedap dekat WhatsApp group waktu siang hari Ramadan? Tak ada masalah. Gambar perempuan kita tengok dekat berita lagi banyak lagi teruk. Makanan apa? Haramnya pula. Makanan tak ada masalah. Kalau kita contoh macam lintas kedai McDonald ada gambar makanan. Takkan jadi rosak kita punya puasa. Puasa kita terus elok, tak ada masalah. Dan tak salah pun. Kan? Benda tadi bukan jadi tajuk. Macam tu isteri kita masak kat dapur pun, kita beli sayur. Nampak macam sayur tu dibayangkan akan jadi masakan. Tak jadi rosak apa pun. Ustaz, doa buka puasa sahih ke? Atau kita boleh amalkan? Sebenarnya doa buka puasa yang Allahumma laka sunnah bika amana wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya rahim tu, itu tidak sahih. Hadis tak kuat. Tapi yang zahaba az-zama'u wa batal al-uruq tu wa sabatal ajr. Yang itu pula dia dibaca lepas buka puasa. Zahaba az-zama'u, lepas dah minum dan sebagainya, lepas buka puasa baru sebut telah hilang dahaga, telah basah urat-urat saraf dan telah tetap pahala di sisi Allah Ta'ala insya-Allah. Itu disebut lepas buka puasa, bukan ketika nak buka puasa. Kita nak buka puasa, bismillah je lah. Bismillah saja. Apa maksud rafas? Rafas tadi kita terangkan dalam surah Al-Baqarah. Allah nyatakan dalam ayat ke-187. Uhillakum laita siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam berpuasa rafas. Mana cakap lucah. Cakap benda bawa persetubuhan. Mana bibit awal persetubuhan tu. Jeling-jeling, cakap-cakap benda yang mengajak persetubuhan, itu panggil rafas. Okey. Tahun ni puasa hari Jumaat, yang sering puasa Senin, Khamis masih boleh puasa hari Khamis. Ya. Tahun ni puasa hari Jumaat. Yang sering puasa Isnin, Khamis masih boleh puasa hari Khamis, boleh. Dengan syarat dia tak tinggal lah. Macam sekarang ni ada orang puasa macam ketika masuk sebelum Syakban itu, dia start puasa selang sehari. So katakanlah sampai pada hari Syak nanti jatuh pada hari, katakanlah hari 30 tu jatuh hari pada hari dia berpuasa selang sehari, dia boleh terus berpuasa. So Nabi kata kecuali puasa yang dia puasakan. Mana tak boleh puasa hari Syak kecuali puasa yang dia puasakan oleh orang tersebut. Kalau puasa tu dia baru nak puasa, tak boleh. Sebab tu separuh Syakban tak boleh mulakan puasa baru. Kalau kita baru nak berpuasa. Kalau kita puasa Isnin Khamis teruskan. Tapi kalau kita mempercepatkan Ramadan dengan cara berpuasa tu, Nabi tak benarkan. Bahkan Nabi kata jangan kamu percepatkan Ramadan dengan sehari atau dengan 2 hari. Dengan sehari atau 2 hari, Nabi tak benarkan. So perbuatan tu boleh berlaku kalau orang tu sengaja nak puasa pada hari tersebut, bukan kebiasaan dia. Okay. Ganti puasa untuk arwah ada ke? Contoh kalau ibu kita tak sempat qada puasa, jadi adakah anak kena ganti? Okey, baik. Dalam hadis Nabi sebut dalam hadis baginda SAW, Nabi kata man sama wa alaihi wa man mata wa alaihi saum, man mata wa alaihi saum sama an waliyuhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia sedangkan dia ada puasa. Dia ada puasa wajib, dia tak ganti lagi. Berpuasa bagi pihaknya wali dia. Mana waris-waris dia. So jadi dalam tajuk ni, okey, memang hadis tu datang. Memang dalam setengah mazhab para ulama macam Ahmad dan lain kata bahawa memang kita boleh puasa bagi pihak orang yang mati. Ganti bagi dia sebab Nabi sebut barang siapa mati sedangkan ada puasa ke atasnya, berpuasa bagi pihaknya waris dia atau wali dia. Tapi dalam masa sama dalam Muwatta Malik ada lafaz datang dengan sebutan Nabi kata la yasum ahadun an ahadin.
tidak berpuasa seorang, tidak solat seorang bagi pihak orang lain. La yusalli ahadun ahadin wa la yasumu ahadun ahadin. Tidak berpuasa seorang bagi pihak orang lain, walakin yufdi, tapi orang tu bayar fidyah. So dua pendapat lah. Pendapat pertama yang kalau apa kita kata mazhab Ahmad, yang lain pegang kata boleh puasa untuk orang yang mati. Dalam mazhab Syafi'i kita bayar. Mazhab Syafi'i kita bayar. Sehari satu mud. Satu hari satu mud satu kali. Itu yang kita kata lebih aula lah bayar. Pasal kita kata dari segi asasnya bila kita bayar pun cukup memadai. Tak perlu kita puasa beribadat. Tapi kalau kita nak puasa berdasar pada hadis Nabi tu boleh. Boleh pilih salah satu lah. Okay, waktu buka puasa lebih elok dengan azan masjid atau siaran radio TV. Lebih elok radio TV. Kalau azan masjid kadang-kadang pihak masjid diorang akan ni. Bahkan azan TV sebenarnya lebih lambat banding azan daripada ni. Pasal lag kawasan kan. Sebenarnya azan ada tangguh sikit. Kalau televisyen tu siaran dari pusat pemancar ke tempat kita, kadang dia makan masa lag. So terlambat sikit tak apa, jangan tercepat awal. Okay. Bagaimana nak tengok kalau tengok gambar makanan kira macam mana? Tak ada salah lah. Macam kita pergi kedai lah nak beli barang makanan, kita lintas, memang kita boleh lintas tempat makan tadi, tak masalah. Okey ada lagi? Okey, dah 12 dah 10:46 dah So insya-Allah kita berhenti sini dulu. InsyaAllah besok kita jumpa pula. Dan mungkin kalau besok lepas kita bincang kenaan dengan tajuk Qiyam tu, Qiyam Ramadan, kalau anda kata ada soalan lain yang boleh terfikir, kita boleh kongsi kat sini insyaAllah. Minta maaf lah terpaksa putus dua video ni. Sebab pasal tadi tiba-tiba page tu dia hilang, dia suruh refresh balik. Ya. Ustaz, masa tengah sahur minum air, tiba-tiba dengan azan, tapi air dalam mulut telan. Kalau dalam mulut telan. Okey. Kalau kita kata benda dalam mulut, kita habiskan. Tapi kalau sekiranya benda tu atas meja, baru angkat, tak payah. Okay. Apa hukum istinsyak dan gosok gigi setiap kali nak solat fardu? Tak ada masalah. Bahkan istinsyak tu memang dibuat. Pasal Nabi kata dengan sahabat tersebut, jangan melampau. Okay, maksud dia, berlampaulah dalam beristinsyak, kecuali engkau berpuasa. Yang Nabi larang melampau. Bukan masalah istinsyak. Bahkan berkumur-kumur, tak ada masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada timbul tajuk. Diorang kata tak elok orang tu bersugi dan sebagainya lepas zuhur. Kerana bau mulut orang berpuasa tu wangi di sisi Allah Ta'ala lebih daripada bau kasturi. Maka diorang kata makruh menghilangkan kesan ibadat. Allahu'alam. Tapi betulnya Nabi SAW tak menghalang baginda ketika puasa, tak puasa dan bersugi, bersihkan mulut. Itu tak ada masalah situ. Sebenarnya tak timbul tajuk. Solat fardu ketika Ramadan tak ada masalah. Orang istinsyak ke, gosok gigi ke, tak ada masalah. Cuma memang dalam mazhab Syafi'i, setengah para ulama, bukan semua, setengah para ulama mengatakan kalau kita bersihkan mulut, kita menghilangkan bau yang wangi di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita gosok mulut, bersih mulut pun, gosok gigi, bau mulut kita hilang. Sebab bau mulut kita daripada dalam perut kita. So bila kita tak makan apa-apa, esophagus kita, dia kering. Bila kering, dia terbuka. Bila terbuka, bau dari perut kita keluar. Itu bau mulut kita ketika puasa. Adapun kalau kita minum air, air itu akan jadi penutup. Tahu jamban? Kan jamban kan tuan-tuan perasan tak ada, dibuat lekuk ada air. Sebab nak halang bau daripada manhole tu masuk rumah. Kalau air tak ada, bau tu masuk, tahu tak? Okay? So kena ni sikit, kena faham kat situ. Okay. Ustaz sekarang dah masuk separuh Syakban. Masih boleh ke lagi untuk qada puasa? Puasa yang bersebab boleh. Qada puasa boleh. Yang tak boleh adalah puasa sunat sengaja-sengaja. Contoh macam orang tu baru nak puasa, baru nak start. Puasa selang sehari, baru nak start puasa sekian-sekian. Itu yang dikatakan Nabi tak benarkan. Nabi kata jangan kamu percepatkan Ramadan dengan sehari atau dengan 2 hari, sehari atau 2 hari. Seperbuatan orang tu puasa macam tu, dia seolah mempercepatkan Ramadan. Ramadan akan jadi 24 bulan nanti. Kita dah awal-awal lagi dah cepatkan Ramadan. Itu tak boleh. Sebab tu kalau orang tu ada puasa sebelum Syakban, mana awal Syakban ke, sebelum Syakban ke, first half of Syakban, dia puasa, dia terus sambung lah. Tapi kalau dia kata selepas separuh, maka tak boleh. Adapun qada masih boleh. Qada ke nazar ke masih lagi boleh. Puasa tak boleh, puasa sunat. Sunat yang tak yang suka-suka. Suka-suka sengaja Macam-macam ni macam waktu dia macam sama macam waktu haram solat lah. Waktu haram solat itu lepas subuh atau lepas asar. Yang tak boleh adalah solat tanpa sebab. Solat bersebab boleh. Baik. Ustaz, bab dialisis tadi kalau batal puasa bagaimana nak cover balik tahun-tahun lepas yang baru hari ni tahu batal. Okey.
benda tu buat kiraan je lah, anggaran lah. Sebab kalau dalam setahun, orang tersebut kan, dalam seminggu, dia akan dialisis berapa hari. Buat anggaran saja. Kalau dia rasa tak mampu untuk puasa, dia bayar. Kalau dia rasa tak mampu untuk berpuasa, dia bayar terus. Untuk setiap satu hari, satu cupak. Sebab dia memang orang yang kena dialisis ni, dia badan dia akan lemah. So untuk dia, kalau dia kata dia buat selang-selang macam tu pun dia berpuasa, dia akan susah. So boleh untuk dia berbuka dan juga dia boleh untuk dia berbuka dan dia teruskan. Dan itu kalau sekiranya ada cecair, saya ulang balik yang dialisis tadi, saya ulang balik, kalau ada cecair masuk sekali bersama dengan mesin dialisis tadi. Kalau tak ada cecair dimasukkan, puasa tak batal. Kalau kebetulan memang betul ada cecair dimasukkan, untuk nutrisi atau garam atau air sebagainya, maka benda tersebut akan batalkan puasa. Okay, jadi untuk dia, kalau memang tak boleh nak ganti, dan terpaksa bayarlah. Dia puasa apa hari dia boleh puasa, yang dia sihat, dan dia sakit yang dia tak boleh ganti tu, dia bayar saja. Dah cukup. Ya. Oh, ni dah nak tutup kelas, tiba-tiba bersepah masuk soalan. Tadi macam nak berhenti. Yap. Okay. So kita stop dulu InsyaAllah nanti kita sambung kemudian. Besok kita sambung. So hari ni cukup lama sangat kan. 20 jam ni. 9, 10, 11. 2 jam nanti letih. Okay. Nanti insyaAllah kita sambung besok Besok kita sambung. Kita akan ambil start dengan tajuk masalah qiyam Ramadan. Sebab berkenaan dengan tajuk Ramadan kita ambil ni ada settle lah. Penyebab membatalkan puasa, cara qada puasa sebagai kita settlekan. Masalah puasa sunat saya tinggalkan dan nota tu sebab dia tak termasuk dalam perbincangan kita tentang fiqh Ramadan Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.